Okey, seterusnya 4.25, 4.26, 4.27, 4.28. So transform ni kita nak menggunakan transform pada image lah. Kita nak benda tu nak rotate ataupun nak flip ataupun nak distort. Okey, kemudian kalau kamu tengok kat sini image asal, ini dia transform. Ini namanya transform scale. Scale tu kita boleh kecilkan ataupun kita nak besarkan benda tu. Sekejap ya. Yang seterusnya adalah rotate. Rotate ni kita nak buat pusing. Kemudian skew. Seterusnya distort, perspektif. Skew ni dia lebih kepada mengubah sudut. Kalau kamu tengok dia apa kita panggil dia? Kalau dalam matematik ni sisi. Sisi yang sama dia ubah macam tu sisi dia. Kalau atas dia akan jadi macam tu. Okey. Alright. Kemudian kalau perspektif ni dia ubah titik anchor tu, kalau dia macam tu dia akan dia akan tarik sama ada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri, dia akan macam tu. Okey, kita sambung sikit lagi. So ini untuk menyisip dan menyunting teks. Menyisip tu maksudnya kita nak masukkan teks. So kita klik simbol T tu, T untuk teks. Kemudian kita klik dekat canvas yang putih ni, namanya canvas. Kemudian kita type reka bentuk. Okay, so kita boleh highlight. Kemudian kita boleh tukar dia punya karakter. Ini karakter dia jenis tulisan. Kemudian sifat dia nak tukar italic, bold, underline, line tengah-tengah tu, cross line. Okay. Kemudian size dia, spacing di antara huruf. So itu dia, nama dia karakter. So ini kita go through. So menyunting warna dan image text. Yang pertama adalah feature kecerahan ataupun kontra. Okey, kita tengok macam mana kita nak buat kontra. Sekejap. Okey, so yang ni dia ada adjustment, brightness dan contrast. Brightness, contrast. Okey, tengok apa yang jadi bila diubah brightness dan contrast. Okey, asalnya dia warna orange ni. Dia warna orange sikit lah, orange. Kemudian dia ubah brightness dan contrast, diubah ke kanan. Dia punya brightness value dengan contrast value dia tu dia letak tinggi lah, 82, 55. Kemudian dijadikan warna kuning. Okey, kemudian kalau dikurangkan warna ni, dia lebih dull lagi lah, warna dia lebih coklat. Sebab tadi dia warna orange, tengah-tengah warna orange. Bila di belakang lagi dia mungkin warna coklat, depan lagi dia akan banyak expose brightness dengan contrast. So dia akan jadi warna cerah sikit lah. Okey, kemudian kita nak melihat apa yang seterusnya adalah variasi. Variasi ni hue and saturation. Okey, hue, saturation, color balance, highlight. Okey, tengok contoh dia. Warna image asal dia warna biru. Kalau kita pakai hue, dia jadi apa? Okey. Okey, sepatutnya yang ini kamu boleh ubah nanti waktu praktikal. Kita akan tunjuklah. So preset ni kamu kena tengok. Kalau warna asal dia warna biru, ubah sini blue. So kalau master ni dia akan mengubah keseluruhan warna. Okey, keseluruhan value warna. So jadi sepatutnya dia kena ubah ikut dia punya master dia tu warna apa. Dia ada kat sini biru, merah, kuning. Dia ada RGB dia, warna RGB dia. Okey, so tadi biru, yang asal ni adalah biru. Bila kita buat hue and saturation, kita mengubah keseluruhan hue, saturation, lightness ni, dia akan menjadi warna hijau. Okey, yang ni adalah filter ataupun nama dia kesan khas. Okey, kalau kita render filter render, dia ada dekat menu filter, kemudian kita render, dia akan jadi, tengok ya. Kejap, apa yang dia buat ni? Okey, dia nak tambah filter lens flare. Lens flare ni kesan khas pada lens.
So dia tambah kesan khas pada lens. Mana? Okey. Okey, ni dia punya hasil dia. Kemudian yang kedua tu dia nak tambahkan stylish oil paint. Oil paint lah. Sorry. Oil paint. So okey, kesan ni jadi macam tu Kita tengok hasil akhir. Okey, ini hasil akhir dia. Macam Van Gogh punya drawing. Okey. Seterusnya kita nak tengok filter blending filter blending. Kita nak tengok filter akhir. Kat mana dia ubah ni kot pada teks. Oh, yang tadi tu stroke. Saya pun tak sure. Okey, ni gambar asal. Gambar asal, blending, Pantai Tanjung Gemuk, layer style, blending option. Okey, so blending option dia akan pakai stroke. Okey, sorry filter blending option, kemudian stroke tu itulah dekat ni Okey, dia tambah tulisan. Okey, dia tambah stroke pada tulisan. Okey, habis untuk 4.2.2 sehingga 4.2.8. So kita tengok ni. Okey, 4.2.9 Okey, 4.2.9 kita nak tengok photo merge, photo collage dan superimpose. Okey, yang ni wajib kamu tahu. Photo merge tu macam mana, photo collage tu macam mana, superimpose tu macam mana. Okey, photo merge kita gabungkan dia. Okey, gabungkan. Ada 3 gambar, contoh macam ni. Okey, kita nak gabungkan dia. Okey, kita menggunakan Photoshop lah. Kita gabungkan dia supaya menjadi satu paparan yang lebih sempurna. Ni kalau dulu-dulu kita nak buat gambar panorama, so kita akan ambil single image, every single image, but within the single image tu dia tak ada gap banyak lah, supaya kita boleh merge kan dalam Adobe Photoshop. Function ni memang ada dekat dalam Photoshop dulu lah. Sekarang ni dah ada teknik panorama, so kita tak pakai dah lagi function ni. Tapi kamu wajib tahulah, ini nama dia photo merge. Alright. So yang kedua adalah kita nak buat ni apa ni. Okey, ni pun photo merge So burung ke itik ni? Itik. Kemudian rumput ni. Okey, kemudian itik dengan rumput. Ni pun merge juga. Okey, collage. Okey, collage ni kalau dalam seni kamu ada belajar, dia hasil tampalan banyak-banyak gambar tu. Itu kita panggil dia collage. Apa beza collage dengan photo merge tadi? Dua-dua tampal juga kan? Tapi hasil dia tu dia lebih berbeza lah sebenarnya. Fungsi tampalan pada photo collage ni dia lebih menghasilkan impak dia. Mungkin kita nak menghasilkan satu konsep collage. Kalau yang tadi untuk nak mendapatkan satu view yang lain. Okey, maksudnya yang tadi tu kalau kamu tengok gambar orang, gambar landscape kat belakang, kemudian gabungkan dapat satu paparan. Kalau yang ni kamu tengok dia lebih kepada manipulasi yang bersifat imaginatif. Photo collage ni. Okey. Kemudian yang ketiga adalah superimpose. Superimpose dia ada juga teknik collage tu, tapi dia lebih kepada impose yang lebih ekstrim sikit lah. Dia kalau kamu lihat gambar yang pertama ni, dia nak dapat kesan dramatik apa semua kan. So ada kawasan batu-batu, kemudian hutan, kemudian kita masukkan kapal terbang. So dia masih menampal, masih menggunakan banyak gambar, masih mendapatkan kesan imaginatif, tapi kita nak dapatkan satu suasana. Dia ada gabungan sikit collage, gabungan sikit merge, photo merge. Okey, tapi yang ni nama dia adalah
superimpose. Okey, yang kedua ni superimpose muka. Okey, 1, 2 dan 3. Okey. Alright. Kamu kena faham tiga-tiga tu sebab nanti kita nak buat. So ini contoh yang kedua adalah foto superimpose. So ni 4.3. 4.3 kita ada sampai 4.3.9.10. Okey, 10. Okey, yang ni kita akan sambung esok. Ni lebih kepada ilustrasi. Ilustrasi dia tak sama dengan yang tadi, manipulasi. Ilustrasi ni something yang kita buat sendiri menggunakan komputer. Okey, kalau yang tadi manipulasi, kita get the picture from the input daripada kamera ataupun scanner, whatever benda yang kita boleh import masuk, kemudian kita do the manipulation. This one we do the illustration. Illustration is more to we do inside the computer. Alright. So jadi untuk pagi ni sampai situ saja. Cuma saya minta kamu check kamu punya telefon, boleh tak install Snapseed, kemudian install Canva. Okey, dua benda tu, Snapseed, Canva. Kita nak cuba menggunakan dua benda tu, memandangkan kita ada lagi sebulan. So lagi sebulan, kalau kita drag on amali kita sampai bulan 10, within dalam bulan 10 tu kita tak buat apa-apa juga, kita takut nanti kamu akan drag benda tu sampai tahun depan, dan tahun depan jadi banyak amali. Macam tingkatan 5 sekarang. Tingkatan 5 sekarang dia drag amali tingkatan 4 bawa ke tingkatan 5. Tingkatan 5 dia terpaksa habiskan banyak amali. Sebab tu dia time frame dia tu dia lari sikit. So kita nak tengok mana-mana yang kita boleh menggunakan telefon, kita akan gunakan telefon. Pastikan telefon kamu tu space tu besar lah. Itu saja untuk pagi ni. Ada soalan kamu boleh tanya dekat dalam WhatsApp. Okay, terima kasih semua.